Terima kasih Yang Besar Dr. Yazid. Jadi para penonton yang dikasihi, berdasarkan penjelasan Dr. Yazid yang panjang lebar tadi ya, bukan sesuatu yang mudah nak menjadi seorang pemimpin dalam konteks IPG sendiri. Kerana di IPG ni saya suka memetik kata-kata Dr. Yazid tadi, kita melahirkan guru. Kita memimpin guru, bakal guru. Jadi bukan sesuatu yang mudah. Jadi maksudnya kepimpinan kita tu tidak akan sama dengan organisasi yang lain. Kerana kita lebih kepada memimpin modal insan, nak membentuk modal insan, nak menghasilkan guru yang berjiwa guru. Bukanlah satu karakter yang mudah. Jadi banyak panduan telah diberikan oleh Yang Besar Dr. Yazid tadi, bagaimana kita nak menjadi seorang pemimpin dalam konteks IPG sebenarnya. Jadi sebelum itu ada pengumuman daripada pihak penaja untuk para penonton sekalian. Webinar yang jika tuan-tuan menonton webinar ini, tuan-tuan layak mendapat mata dalam SPL KPM. Maka pautan SPL KPM akan diberikan pada akhir webinar ini. Jadi bolehlah melakukan sedemikian. Dan sebagaimana Dr. Yazid tadi, dalam konteks SPG, SPL KPM itu pun penting untuk menjadikan satu karakter bagaimana nak menjadi seorang pemimpin. Dia menyeluruh. Dan satu caranya, masuklah SPL KPM, nak melihat bukti sebagai kita ni sudah menjadi seorang pemimpin yang menyeluruh. Okay, saya teruskan lagi dengan persoalannya tadi, apabila kita nak membangunkan satu karakter seorang pemimpin dalam konteks IPG, bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi adakah benda itu satu bakat ataupun perlukan bimbingan daripada pihak pengurusan? Itu saya sukalah nak menanya kepada Dr. Masita sendiri. Jadi untuk menjawab soalan ini, Dr. Masita orang yang sangat berpengalaman yang telah melalui pelbagai fasa pemilihan sebagai pemimpin IPG sebenarnya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, Dr. Masita merupakan panel kepada profiling Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga panel penemuga calon PPD KPM. Jadi mungkin atas pengalaman yang ada itu dapat dikongsikan panduan dan tips untuk para penonton sekalian. Okay, bagaimana persediaan kita nak menjadi seorang pemimpin? Silakan Doktor. Terima kasih Dr. Zana, terima kasih juga Dr. Yazid. Banyak pengalaman Dr. Yazid yang kita boleh timba bersama untuk menjadi seorang pemimpin. Baik Dr. Zana, sebelum saya menjawab persoalan Dr. Zana, iaitu apakah persediaan kita di IPG untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang berkesan, saya ingin membawa para hadirin sekalian, juga panel kita dan juga Dr. Zana tentang karakter seorang pemimpin ini, adakah kita perlukan bakatnya atau talentnya ataupun bimbingan ya. Jadi sebelum menjawab persoalan ini saya ingin membawa satu pandangan berdasar daripada seorang ahli humanistic psychologist yang bernama Carl Rogers ya. Carl Rogers ini ada mengemukakan teori iaitu Carl Rogers humanistic theory mengenai seorang pemimpin lah kan, sebab kita bercakap tentang topik pemimpin ya. Adakah kita ini seorang pemimpin yang ideal self ataupun seorang pemimpin yang real self? Maksudnya adakah diri kita ini seorang diri yang ideal ataupun adakah kita ini seorang diri kita yang sebenar ya, ideal self ataupun real self ya. Jadi Carl Rogers telah membahagikan diri manusia itu kepada dua kategori, iaitu kategori yang tadi itu, diri yang ideal kata Carl Rogers adalah orang yang anda mahukan. Jadi kita nak Dr. Zana jadi macam ni, Dr. Yazid nak Dr. Zana jadi macam ni. Kalau saya di IPG Raja Melewah, pengarah saya Dr. Mazlan nak saya jadi macam ni. Itu adalah ideal self ya, orang yang ideal untuk menjalankan tugas. Diri yang ideal adalah orang yang anda mahukan dan
diri yang sebenarnya adalah diri anda yang sebenarnya, ya. Jadi di dunia yang nyata, diri ideal atau ideal self ini, seseorang tidak sesuai dengan apa yang berlaku dalam hidup dengan seseorang, ya. Jadi ketidakselarasan adalah perbezaan antara pengalaman diri dan pengalaman sebenar. Tadi kita dengar pengalaman Dr. Yazid. Nanti insyaAllah jika ada masa akan dengar pula pengalaman saya sendiri, ya, macam mana. Dan juga kesesuaian adalah apabila pengalaman Dr. Yazid dan pengalaman saya itu kita akan temu kesesuaiannya adalah apabila pemikiran kita mengenai diri kita yang sebenar dan diri kita yang ideal sangat serupa sebenarnya. Itu menurut pandangan Carl Rogers, ya, iaitu satu konsep di mana kendiri kita sangat kuat dan tepat, kesesuaian yang tinggi membawa kepada rasa harga diri yang lebih tinggi dan kehidupan yang sihat serta produktif. Maknanya di sini, ya, untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, adakah kita perlu menjadi ideal self atau real self? Ya, okey, ideal self adalah seorang ketua yang projek dirinya sebagai seorang yang bagus. Ya, kita Dr. Yazid jadi Timbalan Rektor, saya nanti insyaAllah jadi pengarah. Kita projek diri kita, oh aku jadi pengarah, aku seorang pengarah yang hebat, ya. Nampak hebat, tetapi seolah-olah macam kita mengetahui segala perkara, atau dengan erti kata lain, pemimpin yang ideal self ini adalah seorang aktor atau seorang aktris, seorang pelakon yang hebat, Dr. Zana, ya, sebab dia projek diri dia seorang yang hebat, ya. Maksudnya dia pandai berlakon, ya. Tetapi sebaliknya, apabila pemimpin yang ideal self ini tadi menghadapi sesuatu situasi ataupun sesuatu orang kata masalah yang mencabar, maka di sinilah tingkah laku atau behavior diri pemimpin itu akan terjelma. Jadi pada masa ini bila dia dalam keadaan tertekan, ya, contohnya Dr. Zana, Dr. Yazid bagi Dr. Zana banyak, Dr. Zana kena buat webinar. Jadi bila dah dalam keadaan tertekan, Dr. Zana apa orang kata cool je, maintain je, tahu semua kan. Tapi bila diberi tekanan untuk membuat satu tugas, maka the real self itu akan terjemah. Pada masa saat inilah Dr. Zana, kita yang sabar, kita yang tenang ni, kita akan rasa marah macam Dr. Yazid cakap tadi, jangan merungut, ya. Jangan say no. Kita cuba dulu, kita belajar. Kita tak pandai nak menulis minit mesyuarat, tapi kita usahakan, ada strategi, ada kaedahnya. Jadi di situ akan mencerminkan diri kita sebagai the real self. Jadi ideal self versus the real self. Inilah teori yang cuba dibawa oleh Carl Rogers, ya. Jadi pemimpin yang ideal self ini, saya ulang balik, ya, apabila menghadapi sesuatu situasi yang mencabar, maka sifat atau tingkah laku dirinya sendiri yang sebenar atau the real self akan terjelma, ya. Jadi di sinilah orang lain boleh menilai tingkah laku pemimpin tersebut yang sebenarnya. Sekiranya kita diberi sesuatu tugas, ini kalau kita nak ambil contoh di IPG lah, ya. Sebolehnya kita laksanakan tugas itu sehabis baik tanpa merungut, tanpa mengeluh, tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran atau balasan, namun tetap meneruskan pekerjaan tersebut. Maka orang yang sebeginilah menurut Carl Rogers yang boleh memimpin, ya, kerana ia menunjukkan dirinya yang sebenar. Tetapi sebaliknya, orang yang ideal self tadi apabila diberi tugas sering merungut, mengeluh dengan memberi pelbagai alasan, maka apabila berhadapan dengan situasi mencabar, mereka ini akan marah, memberi komen yang negatif dan yang lebih tidak sihat lagi, Dr. Zana, apabila ia mula mempengaruhi kawan-kawan yang lain serta memburuk-burukkan orang lain. Maka ketika inilah the real self seorang pemimpin atau seorang ketua itu akan terjelma. Sebenarnya menjadi seorang pemimpin ni, ya, kita perlu berlakon. Berlakon itu penting, ya. Kita must be the best actor and also the best actress. Kita yang produce kita punya filem, kitalah pelakon, kitalah hero, kitalah heroin.
Tetapi ada kalanya menjadi pelakon itu sangatlah tidak baik ya. Dalam banyak hal ya, dalam banyak situasi menjadi seorang pemimpin yang terbaik itu adalah dengan menjadi diri kita sendiri ya. We must be our real self ya. Okey, so berbalik kepada persoalan yang Dr. Zana tanyakan tadi dan juga persoalan tajuk webinar kita, iaitu untuk membentuk karakter pemimpin kita perlukan bakat atau kita perlukan bimbingan ya. Okey, Dr. Zana nak jawab atau penonton nak jawab? Atau saya saja yang jawab ya. Sebenarnya para penonton sekalian, untuk membentuk karakter atau watak seorang pemimpin, kedua-duanya kita perlukan. Bakat dan juga bimbingan. Bimbingan ni boleh dalam bentuk coaching dan boleh juga dalam bentuk latihan, kursus atau bengkel ya. Okey, bakat akan menjadikan seseorang pemimpin itu the real self, yang kita bincangkan teori Carl Rogers tadi ya, iaitu diukur dari aspek keikhlasannya bekerja, sifatnya yang jujur, amanah dan bertanggungjawab. Tindakannya, amalannya dan bakat ini akan menjadikan seseorang pemimpin itu lebih matang dan yang penting adalah boleh dipercayai ya. Kalau kita jadi ketua, kalau kita jadi pemimpin, mesti kita boleh dipercayai oleh anak buah kita ya. Okey, manakala bimbingan ya, bimbingan ini sama ada dalam bentuk senior leader ya, pemimpin atau ketua kita yang berpengalaman membimbing middle leader ataupun pemimpin pertengahan. Bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman ataupun bimbingan dari aspek latihan adalah sesuatu tindakan yang sangat perlu kerana seseorang pemimpin itu akan memperoleh pengalaman baharu, kemahiran baharu dan amalan nilai-nilai murninya akan bertambah. Kesemua aspek ini sangat diperlukan dalam diri seorang pemimpin untuk memimpin orang lain di sesebuah organisasi. Jadi bagaimana ya kita harus membuat persediaan? Itu yang Dr. Zana tanya tadi kan. Persediaan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Kita nak kita ni ideal self ke ataupun yang real self ya. Kalau ideal self maybe dia datang daripada bimbingan. Tetapi kalau real self dianya datang daripada talent ataupun bakat, ataupun kita ni memang dilahirkan semula jadi sebagai seorang pemimpin ya. Jadi bagaimana kita hendak dibimbing ya. Okay, kita mestilah bimbingan itu seperti yang Dr. Yazid maklumkan tadi melalui tugas yang kita sendiri terajui atau kita sendiri lead ya. Okey, tugas ini sama ada dalam bentuk jawatan kuasa, kita adalah SUM3P, contohnya Dr. Zana kan, ramai orang kalau kat IPG campus tak nak jadi setiausaha M3P sebab mesyuarat M3P ni tiap-tiap bulan. Kalau kita ada 12 bulan, 12 kali mesyuarat dan SUM3P memang sangat orang kata letih lah untuk menyediakan minit mesyuarat. Dan begitu juga nak jadi setiausaha jabatan, setiausaha jawatankuasa memang selalu mengelak. Tapi sebenarnya dia bergantung kepada kita. It's a skill of work. Kalau kita pandai susun strategi, kalau kita pandai ada tips dia bagaimana kita nak belajar penulisan minit mesyuarat yang efektif, maka ia sebenarnya memudahkan tugas-tugas setiausaha mesyuarat sebenarnya ya. Okey, jadi bimbingan itu kita perolehi apabila kita menganggotai sesuatu jawatankuasa. Jadi saya ingin menasihati pensyarah-pensyarah terutama sekali di IPG, begitu juga dengan guru-guru di sekolah, pegawai-pegawai pendidik kita sama ada di JPN, di PPD ataupun di KPM, jangan kita menolak sekiranya nama kita dicalonkan di dalam sesuatu jawatankuasa. Sama ada kita sebagai pengerusi, kita sebagai naib pengerusi, kita sebagai setiausaha, kita sebagai bendahari, take it as a challenge. Kerana apa Dr. Zana? Melalui kita melaksanakan tugas dalam jawatankuasa inilah kita akan memperolehi pengalaman yang pengalaman itu tidak ada di dalam buku. Kalau kita tidak menganggotai jawatankuasa itu, kita tidak akan dapat belajar sesuatu.
Kalau kita jadi setiausaha, kita kena belajar buat surat kita di samping minit tadilah. Jadi bila kita buat surat jemputan, siapa yang kita nak jemput? Di situ akan ada elemen pemikiran. Di situ akan ada elemen kepimpinan. Di situ juga akan ada elemen action atau tindakan. Dan yang penting adalah repo. Repo dengan orang yang kita nak jemput. Ya, macam Dr. Zana nak jemput Dr. Yazid. Tak apalah, itu memang bos Dr. Zana. Katalah Dr. Zana ditugaskan membuat webinar, nak kena jemput Menteri Pendidikan. Mestilah Dr. Zana kena buat repo dulu, kena buat networking dulu. Kan ke bagus dah dapat kenal dengan PA YB Menteri, ataupun sekurang-kurangnya kita kenal lah dengan setiausaha politik YB Menteri. Kalau kita bukan setiausaha, kalau kita bukan terlibat dalam jawatan kuasa jemputan, mana mungkin kita dapat pengalaman untuk mengenali orang-orang yang luar daripada agensi kita ataupun jabatan kita ataupun institusi kita. Ya, nanti selepas ni Dr. Zana buat webinar jemput Perdana Menteri pula. Jadi kita akan sebab sebelum jemput tu dia ada proses dia kan Dr. Zana kan. Proses nak hello, proses nak telefon, proses nak buat surat, ya, nak call PA, nak call setiausaha sulit, nak call setiausaha politik. Jadi di situlah akan memberi pengalaman. Nanti berjumpa di mana-mana, oh saya Dr. Zana, saya pernah call tuan masa webinar kita tempoh hari. Jadi sebab itu saya ingin tekankan sangat di sini ya Dr. Zana, saya rasa Dr. Yazid pun bersetuju dengan saya. Jangan sekali-kali kita menolak tugas. Kalau kita menolak tugas Dr. Zana, bermakna kita menolak pengalaman. Ya, kerana pengalaman itu akan mendewasakan kita. Ya, okey, itu kalau ada jawatan kuasa. Banyak lagi kalau kita nak ceritakan lah. Tapi yang penting anggotai jawatan kuasa, laksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin. Ya. Melalui inisiatif KPM. Ya, saya juga ada pengalaman semasa di IPGM meneraju sebagai work stream leader, ya, sebagai program manager inisiatif 112. 112 ini berkaitan dengan pembangunan profesionalisme ya untuk kepimpinan IPG. Kita bergabung dengan IAB. Pada tahun 2020 kita bergabung dengan 4 institusi yang lain, iaitu Kolej Matrikulasi, Kolej Tingkatan 6, IPG dan juga IAB. Jadi saya sangat bersyukur saya terpilih menjadi work stream leader, menjadi program manager, kerana di situlah kita memperoleh pengalaman. Kita akan hadir mesyuarat di peringkat KPM, kita hadir mesyuarat dengan PADU, kita hadir mesyuarat dengan orang-orang yang hebat di IAB dan juga dengan institusi pendidikan yang lain di KPM. Itu pengalaman atau tugas yang kita lalui melalui inisiatif KPM. Dan juga kita juga boleh ya menerajui tugas melalui aktiviti di peringkat kampus ya Dr. Zana, sama ada pengarah kita yang arahkan kita melaksanakan aktiviti tersebut ataupun program-program besar, ataupun kita sebagai individu ataupun pensyarah di jabatan kita yang initiate program itu sendiri. Dan kalau boleh level kita di peringkat IPG ni Dr. Zana, janganlah kita buat program level campus je kan. Kalau boleh at least ya kita jemput penceramah itu di peringkat daerah, ya, kita libatkan pegawai-pegawai akademik ya di universiti di negeri tempat kita bertugas, dan juga kalau boleh program kita, event kita itu di peringkat nasional kebangsaan. Dan tanya kepada IPG, seluruh 27 IPG kita sebenarnya sudah boleh melaksanakan conference international level di peringkat antarabangsa ya. Baru-baru ni PPPI, IPGM dan juga dengan IPG Campus Temenggong Ibrahim ya telah melaksanakan International Conference on Teaching Learning Development ICTDL kali yang kelima. Itu di peringkat antarabangsa di mana kita jemput speaker-speaker keynote daripada luar negara. Jadi sebenarnya pengalaman kita menganjurkan program-program yang sama ada di peringkat kampus, di peringkat negeri, di peringkat nasional dan juga international itu yang akan mendewasakan dan mematangkan kita untuk memimpin organisasi kita ya. Okey, melalui tugas atau task yang diberikan, kita akan memperolehi bimbingan ya daripada orang yang terdahulu ataupun orang yang lebih berpengalaman, iaitu orang
yang pernah melaksanakan tugas tersebut sebelum ini. Kita akan memperolehi pengalaman baharu dan kita akan belajar perkara-perkara baharu. Kita juga boleh membuat penambahbaikan dan inovasi yang baharu. Maka sebagai seorang pensyarah di IPG ataupun guru-guru di sekolah, di samping kita melaksanakan tugas-tugas hakiki kita iaitu mengajar, kita juga harus menjalankan tugas-tugas yang lain supaya kita boleh menjadi pemimpin yang real self tadi, ya. Untuk menjadi pemimpin yang real self, kita mesti menonjolkan bakat kita. Ya, bakat, sama ada bakat itu semula jadi, sama ada bakat itu diasah melalui kursus, sama ada bakat itu kita belajar melalui buku-buku, ataupun sama ada bakat itu kita belajar melalui bimbingan, ya. Jadi kita mesti boleh memimpin dan boleh memimpin, ya. Jadi bimbingan melalui tugasan ataupun task yang diberikan tadi akan menjadikan kita memperolehi ilmu berkaitan kepimpinan dan ilmu tentang menjalin hubungan kemanusiaan, ya. Dalam erti kata lain Dr. Zana, ya, kalau dan juga penonton sekalian, ya, kalau kita kata alah setakat jadi setiausaha, setakat jadi pengerusi, ya, setakat jadi penyelaras program, semua, maybe saya kata di tahap pensyarah IPG, ya, yang rata-rata sudah memiliki sarjana dan juga PhD, maybe tidak begitu sukar. Tetapi percayalah, apabila kita terlibat dengan program-program tersebut, kita dapat mengenali hati budi manusia yang lain, ya. Jadi kita bukan sahaja kita kata kita nak ilmu, bukan sahaja kita nak pengalaman, tetapi untuk kita menjalin ukhuwah dan ikatan silaturahim sesama manusia itu yang lebih penting. Kalau saya tidak bekerjasama dengan Dr. Zana, dengan Dr. Yazid pernah jadi bos saya, ya, masa saya di IPGM, saya pun tak pernah mengenali Dr. Zana. Dan saya harap perkenalan saya dengan Dr. Zana pada hari ini akan berterusan sampai bila-bila Dr. Zana. Sebab itu pada saya perlu menjalin hubungan kemanusiaan dengan Dr. Zana kerana apa? Kerana saya hendak memelihara ikatan hubungan silaturahim yang berpanjangan. Bukan bermakna okeylah Dr. Mas dah habis webinar ni, saya tak payah call Dr. Mas lah, saya tak payah contact Dr. Mas lah, tugas kita selesai. Sekian, terima kasih. Kalau Dr. Zana mempunyai perasaan sebegitu dan saya juga mempunyai perasaan sebegitu, maka apa Dr. Zana? Akan tamatlah silaturahim kita, betul tak? Jadi insyaAllah lepas ni Dr. Zana dan saya akan terus bekerja sama agar, ya, saya pun berada di kampus, Dr. Yana, Dr. Yazid, ya, kita akan saling bantu-membantu antara satu sama lain sebab kampus harus menyokong segala visi dan misi IPGM. Jadi melalui kerja-kerja inilah para penonton sekalian, ya, melalui tugas-tugas, melalui lantikan kita sebagai jawatankuasa, sebagai panel, sebagai penggubal modul, sebagai VC, sebagai penceramah, maka yang lebih penting itu adalah menjalin ikatan ukhuwah dan silaturahim yang berpanjangan sampai bila-bila. Ya, jadi nanti kalau saya dengan Dr. Zana pun tak ada tugas bersama, saya akan tetap call Dr. Zana. Dr. Zana akan tetap call saya. Maybe Dr. Zana perlukan bimbingan saya, perlukan nasihat saya, dan saya pula perlukan pandangan daripada Dr. Zana. Begitulah ertinya, nilainya sebuah hubungan kemanusiaan yang hanya kita akan perolehi melalui pengalaman tugasan-tugasan ini. Jadi sudah tentulah Dr. Zana, bakat itu, pemimpin ini sebenarnya kalau kita kata mengharapkan bakat saja tak jadi. Kan? Macam kita katalah orang yang main muzik, ya. Katalah saya ni minat main piano, main gitar, main organ, kerana saya ni dilahirkan daripada keluarga yang latar belakang berbakat dalam muzik, ya, bakat menyanyi, ya. Mak saya seorang penyanyi, ayah saya seorang penyanyi, saya berkahwin pula dengan suami saya seorang penyanyi, maka secara tidak langsung saya akan menjadi seorang penyanyi yang hebat. Tetapi
bagaimana saya nak kekalkan kehebatan suara saya, performance saya, persembahan saya. Mestilah saya praktis setiap hari. Betul kan Dr. Zana? Saya kena menyanyi dan saya mencuba menyanyi pelbagai genre lagu. Apabila masuk pertandingan, maka saya akan menang pertandingan tersebut. Jadi first tadi adalah bakat. Second adalah training, latihan, bimbingan, ya, bimbingan daripada keluarga kita, bimbingan daripada cikgu kita, cikgu muzik kita, cikgu vokal kita. Sekarang ni Dr. Zana ramai parents yang nampak talent anak-anak ni sanggup hantar anak-anak pergi kelas muzik, ya, pergi kelas vokal, kerana ini adalah untuk masa depan mereka. Sama ada kita libatkan anak-anak kita dalam bidang sukan ataupun dalam bidang seni, insya-Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang hebat. Tetapi kita kenalah keluarkan modal, ya, untuk kita hantar. Bakat is number one. But practice, training, ya, latih setiap hari, itu yang akan menjadikan kita seorang yang hebat. Jadi kita relate lah dengan kepimpinan tadi. Bakat menjadi seorang pemimpin itu memang anugerah daripada Tuhan. Kita lahir-lahir, ayah kita seorang pemimpin, ibu kita seorang pemimpin, abang kita seorang pemimpin, pakcik, bapa saudara kita seorang pemimpin. Maka kita dilahirkan daripada keluarga yang pemimpin, menjadi seorang pemimpin. Tetapi bimbingan atau latihan itu akan menjadikan kita lebih hebat, ya. Pemimpin yang menyantuni anak buah dia, ya, pemimpin yang menjaga kebajikan anak buahnya, pemimpin yang kita kata meniupkan semangat, motivasi, influence, inspired anak buah dia adalah melalui bimbingan dan latihan, ya. Jadi saya bawa analogi, ya, dalam bidang muzik tadi tu supaya para penonton boleh faham, ya, Dr. Zana dengan jelas antara bakat dan bimbingan. Bakat pun penting, bimbingan, latihan, praktis juga adalah penting untuk kita menjadi seorang yang hebat, ya. Jadi menurut Jordan, ya, beliau menyatakan everybody has his or her talent. Setiap orang mempunyai bakat. But ability, iaitu keupayaan, kemampuan, takes a hard work, ya. Jadi kalau kita nak jadi seorang yang hebat, kita mesti tingkatkan keupayaan kita, tingkatkan kemampuan kita, dan itulah the hard work yang kita harus hadapi, lalui dengan hati yang sabar, tenang, bukan dengan marah-marah, ya. Kalau bos kita bagi kerja di luar kemampuan kita, kita cepat kita kata bosanlah, tak nak buatlah, merungutlah, nak pindahlah kan Dr. Zana, nak pindahlah daripada IPG sebab kita dicabar. Bos kita memberi tugas kita di luar kemampuan. Tapi apa kata Jordan tadi? Dia kata everybody has a talent but ability takes hard work, ya. This suggests that everyone has ability and that anyone can grow and develop into someone who is competent and possibly even very good. Dengan ability, dengan kemampuan, dengan keupayaan kita, insya-Allah kita dapat menjadi seorang yang lebih baik. Okey, menurut Goldman pula, Goldman menyatakan terdapat 4 kompetensi dalam kajiannya, iaitu 4 kompetensi ini termasuklah self-awareness, social awareness, self-management dan juga social skill, ya. Jadi keempat-empat kompetensi ini sangat penting untuk kita menjadi seorang yang hebat, ya. Jadi pemimpin ini, ya, Dr. Zana dan penonton sekalian, adakah dilahirkan secara semula jadi? Ataupun adakah kita ini dibuat-buat, ya? Leaders born or made, ya, itu selalu kata-kata quotation yang selalu kita dengar, ya. Jadi perkara ini bermaksud bahawa orang yang mempunyai kecerdasan sosial atau yang tidak mempunyai rasa empati tidak boleh menjadi pemimpin yang baik. Adakah begitu, ya? Jadi sudah tentu tidak, ya. Pemimpin yang hebat boleh dijadikan, boleh dilahirkan, ya, dan bukannya secara semula jadi. Oleh itu, jika kita berhasrat, ya, untuk menjadi pemimpin dan memegang sesuatu jawatan dalam satu-satu organisasi, maka langkah terbaik adalah kita memulakan perancangan kita
melakukan pengembangan, mencari ilmu, menghadiri kursus, menghadiri bengkel, menghadiri seminar, conference supaya kita boleh membantu mengembangkan potensi dan bakat kita tadi ke arah kepimpinan yang lebih cemerlang, ya. Jadi kita perlu melakukan perkara yang betul. Kita juga harus menjadi seorang yang bijaksana dan pintar, dan kita juga harus mempunyai IQ yang tinggi, ya, untuk menjadi seorang yang pemimpin yang hebat. Kita juga harus boleh mengawal emosi kita. Emosi itu sangat penting, ya. Jadi pensyarah-pensyarah di IPG, kawallah emosi kita, ya. Apabila kita berhadapan dengan sesuatu situasi, apabila kita diberi tugas oleh ketua kita, pemimpin kita, emosi itu kita mesti kawal dulu, ya. Jangan kita mudah melata, ya. Jangan kita mudah, orang kata, nak menunjukkan, tapi kat sini Dr. Zana nak real self ke nak ideal self? Apabila kita diberi tugas, kita kena ideal self lah, ya. Jadi real self tu balik rumah nak menangis ke, nak ketawa ke, nak apa ke, ya, nak meruntun jiwa ke, itu kita jangan tunjuk depan bos kita lah, ya, yang sebaik-baiknya, ya. Jadi kecerdasan emosi itu sangat penting. Ia merupakan satu keupayaan kita untuk memahami situasi dan proses sosial, iaitu komponen kecerdasan yang penting untuk kepimpinan. Satu lagi yang penting, penonton sekalian, ialah rasa empati. Saya ada sebut semasa sesi pertama tadi, empati ini adalah satu kemampuan untuk kita memahami apa yang dirasakan oleh orang lain yang juga bermanfaat bagi seorang pemimpin. Dan menjadi pemimpin, kita adalah pemimpin melalui tauladan ataupun apa yang kita katakan sebagai role model, ya, role model. Ini boleh dianggap sebagai satu kualiti semula jadi, ya. Leadership through role model ini adalah dilahirkan secara semula jadi, iaitu bakat tadilah. Tetapi contoh hanya dapat dicapai melalui pengalaman. Jadi pengalaman, experience ni kita dapat melalui bimbingan lah. Jadi sebenarnya dia saling berkaitan. Kita tak boleh kata bakat saja seorang itu hebat, bimbingan saja seorang itu hebat. Tidak, dia memerlukan kedua-duanya sekali, ya. Jadi cendekiawan kepimpinan yang terkenal iaitu Bernard Bass, ya, pernah menyatakan pemimpin harus dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh pengikutnya, bila mereka menginginkannya, dan apa yang menghalangi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kita kena tahu apa subordinate kita perlukan. Jadi kalau kita dah tahu apa yang mereka perlukan, segala halangan, segala masalah, segala cabaran, insya-Allah dapat kita atasi untuk kita capai apa yang kita hasratkan dan inginkan. Dan yang lebih penting, seperti kata Dr. Yazid tadi, pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning, ya. Jadi persediaan kita nak jadi pemimpin yang hebat ni Dr. Zana, kita mesti belajar non-stop, ya, kerana ilmu yang ada pada kita ini, kalau kita nak ukur sejengkal jari kita dengan seluas lautan, kita masuklah jari kita kat dalam laut itu, sebenarnya itulah sedikit saja ilmu yang kita ada, ya. Ataupun kalau kita nak ukur ilmu kita ini dengan sebatang pen, ya, ataupun sebatang pensel, kita bandingkan dengan berpuluh ribu pokok yang ada di dunia ini dengan sebatang pensel itulah saja ilmu yang kita ada. Analoginya adalah begitu. Jadi sebab itu jangan berhenti belajar. Ya, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua, menjadi seorang academician, ya, educator, kita jangan berhenti belajar, ya. Okey, menurut Hugo Heggie, ya, menyatakan bahawa pemimpin yang sejati memastikan mereka terus mengembangkan kemahiran kepimpinan mereka sepanjang karier mereka.
melalui bahan dan juga aktiviti pembelajaran dan pengembangan. Jadi ini menunjukkan bahawa minat yang tinggi terhadap kepimpinan dan pengembangan pemimpin yang bermotivasi diri mungkin mempertimbangkan untuk memulakan program pengembangan kepimpinan mereka sendiri. Jadi saya juga nak berkongsilah sedikit pengalaman ya, seperti Dr. Yazid. Saya memulakan karier saya sebagai guru sekolah menengah. Saya berkelulusan daripada Universiti Melaya ya, ijazah pertama saya dan juga diploma pendidikan saya dari Universiti Melaya. Saya berkhidmat di 6 buah sekolah menengah. Banyak pengalaman lah Dr. Zana ya. Macam saya cerita tadi, di sekolah bandar, di sekolah Felda, di sekolah luar bandar ya, dan juga di sekolah pinggir bandar. Namun pengalaman saya nak berkongsi ni apabila saya tamat saja pengajian PhD saya tidak mendapat tempat ya. Sebelum saya buat PhD, saya adalah pensyarah di IPG Ipoh. Namun begitu pada tahun 2011, masa tu kenaikan pangkat time base ya telah berlaku secara besar-besaran di KPM. Jadi saya tidak dapat balik ke IPG Ipoh dan juga di mana-mana IPG lah. Jadi saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada mantan ketua saya lah, Dr. Sariah Abdul Jalil, iaitu mantan pengarah bahagian matrikulasi, dan juga akhirnya beliau bersara sebagai rektor IPGM juga, Dr. Sariah ya. Dr. Sariah lah orang yang memperkenalkan saya tentang pengurusan ya, penonton sekalian. Pada penghujung tahun 2011 apabila saya diberi peluang untuk menjadi pegawai penolong pengarah ya di unit hubungan luar, unit dasar dan hubungan luar bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Di mana tugas saya, Dr. Zana? Banyak sebenarnya tugas saya. Saya menguruskan pelajar-pelajar matrikulasi cemerlang, PPC ya, program pelajar cemerlang matrikulasi, yang mana pelajar-pelajar ini kita hantar untuk menyambung degree mereka. Selain daripada universiti-universiti di Malaysia, kita hantar juga ke universiti berprestij di luar negara. Masa saya menjadi pegawai di situ, kita banyak hantar pelajar kita ke United Kingdom ya, di beberapa buah universiti. Jadi pengalamannya yang macam Dr. Yazid cakap tadi, kalau saya rasa tak mampu, memang kita akan tolak. Tetapi disebabkan oleh kepercayaan pengarah kita, kepercayaan ketua unit kita ya, meletakkan kita sebagai pegawai untuk menguruskan program PPC matrikulasi itu. Jadi saya sungguh bersyukur kita dapat networking dengan pegawai-pegawai daripada universiti di United Kingdom. Kita berhubung melalui email ya, sebab kita siang, mereka malam, Dr. Zana. Kalau saya nak call mereka, saya kena call pukul 11 malam. Itu pengorbanan kita. Dia siang, dan orang UK ni dan juga orang ni, mereka tidak akan bekerja waktu kita. Kita yang kena bekerja waktu dia ya. Jadi sebab mereka sangat concern about waktu pejabat dia. Jadi waktu pejabat dia siang, maka kita kat sini lebih kurang pukul 10 atau 11 malam. Masa itulah saya berkomunikasi ya. Kita perlu berkomunikasi untuk kita hantar student, untuk kita uruskan beasiswa pelajar, untuk kita uruskan penempatan, untuk kita uruskan kursus-kursus yang ditawarkan ya, berbagai perkara lah ya. Kalau macam kita uruskan HEP lah, uruskan pelajar. Kemudian saya juga menguruskan wakil-wakil daripada universiti datang mengadakan lawatan profesionalisme ke bahagian matrikulasi. Jadi saya sebagai urus setia menerima tetamu-tetamu dari UK, daripada London ya, daripada University of Manchester, University of Southampton, University of Mississippi ya, beberapa universiti yang kita memang hantar pelajar matrikulasi ke sana. Mereka datang berkunjung hormat di bahagian matrikulasi. Dan saya juga ada pengalaman ya, Dr. Zana, membentang kertas kerja di BPG. Kalau tak silap saya pada tahun 2013 atau 2012 lah ya. Pukul 4 pagi ya, Dr. Zana, saya dah siapkan slide. Saya bangun, saya edit slide saya daripada 20 slide menjadi 10 slide saja. Dan pada pagi itu pukul 8 pagi dengan penuh keyakinan, setelah saya buat solat dan sebagainya, saya membentang satu kertas cadangan di BPG untuk memohon one-off keluar negara, di mana program matrikulasi pada masa itu
kita menghadapi sedikit kekangan untuk menghantar pelajar ke UK sebab yuran nak belajar dekat UK ni mahal ya. Lebih kurang euro, duit kita lebih kurang 6 apa kita panggil 6 euro lah, 6 pound ya, 6 pound masa tu. Jadi mahal yuran setiap pelajar tu. Jadi kita cuba nak pergi menghantar pelajar cemerlang matrikulasi ni ke Australia. Jadi sebelum menghantar pelajar ke Australia, pengarah bahagian matrikulasi dan pegawai-pegawai perlu mengadakan lawatan ke Australia. Jadi saya membentang kertas cadangan di BPG permohonan one-off ke luar negara, dan Dr. Zana nak tahu daripada 20 slide tu, pukul 4 pagi saya bangun, saya edit 10 slide. Saya bentang dengan penuh yakin seolah-olah saya membawa ahli-ahli mesyuarat dah sampai dekat Australia. Maksudnya, saya bersyukurlah saya ni latar belakang geografi kan. Saya dalam slide saya tu saya masukkan peta Australia. Okey, dalam peta Australia ni ke mana? Okey, mana je universiti G8 ya, universiti GO8 ya, universiti yang famous lah ya, yang top universiti di Australia, University of Sydney, University of Adelaide, University of Melbourne ya. Okey, semua universiti itu saya tunjukkan peta, saya tunjukkan logo, saya tunjukkan bangunan universiti itu sendiri. Jadi sangat grafik. Jadi penonton ahli-ahli mesyuarat dia nampak macam teruja lah dengan pembentangan saya. Jadi selepas pembentangan itu, ahli mesyuarat perlu bagi markah ya Dr. Zana. Dia sokong ke tak sokong kertas cadangan kita. Rata-ratanya semua ahli mesyuarat telah menyokong kertas cadangan saya, dan sejumlah lebih kurang 120,000 ya ke 150,000 telah diluluskan oleh BPG untuk bahagian matrikulasi mengadakan lawatan penanda arasan ke universiti-universiti berprestige di Australia. Jadi itulah pengalamannya Dr. Zana. Kalau saya tidak mengambil cabaran untuk membentang kertas cadangan itu dalam kalangan semua wakil-wakil bahagian KPM hadir sebagai ahli mesyuarat yang dipengerusikan oleh Datuk Muhammad pada masa itu pengarah BPG ya, dan alhamdulillah lulus ya peruntukan yang kita memohon one-off ke luar negara. Dan saya juga ada pengalaman apabila saya bertugas di IPGM. Saya berkhidmat di bahagian matrikulasi 5 tahun ya Dr. Zana. Kemudian saya naik pangkat di J52. Saya menjadi pensyarah di Kolej Matrikulasi Melaka dalam 7 bulan, 8 bulan begitu. So saya telah ditempatkan sebagai Ketua Jabatan JKPP ya, Jabatan Pembangunan Profesionalisme dan Kepimpinan di IPGM. Di sini juga saya nak ucapkan terima kasihlah kepada mantan Timbalan Rektor kita Dr. Nurianti A. Rashid ya, yang telah sudi menerima masa tu Rektor Datuk Sulaiman Wak ya. Saya jumpa Datuk Sulaiman Wak di Istana Negara. Saya dapat pingat AMN, Datuk Sulaiman Wak juga dapat pingat. Masa tu saya masih dekat matrikulasi, saya cakap, Datuk, saya Dr. Masita, saya kalau boleh saya nak masuk IPGM sebab saya dulu adalah pensyarah IPG. Kata tak apa, boleh buatlah permohonan. Datuk, saya melamar Datuk di Istana Negara pada masa tu ya, sama-sama dapat pingat. Okey, so bila saya masuk ke IPGM, di sinilah saya sebagai ketua jabatan, saya ada pegawai-pegawai saya seramai 9 orang. Yang ada masa kini Cik Amri, Cik Hazar ya. Yang lain-lain tu semua pegawai barulah ya di bawah kepimpinan Dr. Yazid. Saya belajar ya bagaimana kita nak mengendalikan kursus, dan salah satu kursus yang sangat terkesan apabila saya memberi idea ya kepada pegawai saya. Sebab bila saya tengok pengarah-pengarah ni kan Dr. Zana datang ke IPGM, masa tu kita mesyuarat bersemuka lah. Mesyuarat sangat formal. Jadi kita tak tahu dia real self pengarah-pengarah kampus ni. Jadi saya pun mendapat satu idea setelah mendapat pembentangan ya daripada pensyarah-pensyarah di itu. Mereka bentangkan satu kursus macam bentuk kursus team building ya. Jadi saya namakan kursus itu kursus lemak manis. Di mana dia ada lagu lemak manis. Saya tak pasti Dr. Yazid sempat join atau tidak kursus lemak manis tu. Yang mana kursus itu sangat santai. Tak ada ceramah, tak ada bahan khusus, tak ada tak ada bahan khusus, tak ada duduk dengan ceramah. Semuanya kursus itu 3 hari 2 malam
kita buat di luar. Jadi outdoor kursus. Untuk timbalan pengarah, saya buat kursus ini di Pulau Langkawi, dan untuk pengarah saya buat kursus ini di Besut, dan hari kedua tu kita bawa pengarah-pengarah kita ke Pulau Redang. Jadi pengalaman berkursus ini, saya jumpa beberapa pengarah masih lagi terkenang-kenang. Dr. Mas, bila lagi nak buat kursus macam lemak manis tu? Sebab mereka enjoy sebenarnya. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Hamzah, mantan pengarah itu juga, kerana Dr. Hamzah menjadi ketua FESI, dan saya tengok kepimpinan melalui tauladan itu Dr. Zana memang terselah semasa kursus. Bila pemimpin kita datang bermesyuarat, mereka adalah ideal self. Betul tak? Kita balik kepada teori Carl Rogers. Kita duduk smart, kita memberikan pendapat. Okey, terima kasih Yang Besar Dr. Rector pada pandangan saya. Tetapi bila saya buat kursus team building, bila saya buat kursus di luar, bukan di dalam bilik seminar, bukan di dalam di hotel, di situlah sebenarnya terselah kepimpinan pengarah-pengarah kita. Sebenarnya Dr. Zana, pengarah-pengarah kita 27 IPG dan timbalan pengarah kita pada masa itu, kalau tak silap saya tahun 2018 ya. Bukan 2018. 2018, 2019, pengarah-pengarah yang di kampo pada masa itulah sangat sporting, sangat open-minded, dan saya sendiri terkejut. Ya, sebenarnya mereka ini seorang yang hebat. Bukan sahaja boleh memimpin institusi pendidikan, tetapi mereka boleh basuh pinggan, Dr. Zana. Boleh basuh pinggan, pergi duduk dekat tepi laut, sebab kita memasak di pulau. Ya, kita bawa beras, kita bawa sardin, kita bawa tepung. Siapa yang dapat sardin, dia masaklah sardin. Siapa yang dapat tepung, dapat bawang, dapat ikan bilis, dia akan buat jemput-jemput, dia akan buat cucur. Jadi kalau cucur tu Dr. Zana, katalah kumpulan Dr. Zana buat cucur, kumpulan Dr. Yazid dapat sardin, Dr. Yazid masak sardin. Kumpulan saya dapat teh, saya buat air. Jadi macam mana kita nak supaya minum petang kita tu sedap? Maka Dr. Yazid, Dr. Zana, doktor saya ada jemput-jemput. Boleh kita makan sama-sama? Dr. Yazid ada sardin, boleh saya cicah cucur saya dengan sardin yang Dr. Yazid buat. Saya pula, saya ada teh saya sedap, green tea. Okey, mari kita minum sama-sama. Di situlah sebenarnya teamwork itu sebenarnya berlaku. Dia tidak berlaku di dalam bilik mesyuarat. Dia tidak berlaku di dalam bilik seminar. Dia berlaku di melalui aktiviti-aktiviti begini. Sebab itu saya sangat kagum. Daripada pengarah kita tak pandai menyanyi, mereka boleh menyanyi. Daripada pengarah kita tak boleh berlakon, mereka boleh berlakon. Berlakon menjadi ketua kampung, berlakon menjadi yang berhormat, berlakon menjadi peguam, berlakon menjadi tukang nikah. Semua boleh dalam masa 3 hari. Ya, itu yang kita kata, kita nak lahirkan pemimpin yang macam mana, Dr. Zana? Kita nak lahirkan pemimpin yang holistik, pemimpin yang multitasking, pemimpin yang apabila kita beri task, dia boleh berfikir. Ya, pemimpin yang multi-thinking, yang holistik. Bukan kita nak pemimpin akademik sahaja. Itu memang wajib lah sebab kita ni institusi pendidikan. Kita harus ada kemahiran membuat penyelidikan, membuat inovasi. Tetapi pemimpin yang holistik ini, bila kita buat simulasi, ya, sebenarnya berlakon dengan menyanyi itu, kita sebenarnya bukan nak tengok bakat. Kita tengok macam mana sebagai ketua kumpulan, dia manage kumpulan dia untuk menghasilkan persembahan. Di situ teamwork tu sangat bagus. Mula-mula kita ada 5 kumpulan. Kumpulan A berlakon majlis peminangan. Kumpulan B berlakon sebagai yang berhormat masuk kampung. Kumpulan C berlakon suami isteri bergaduh. Kumpulan D berlakon kita bagi task. Tetapi Dr. Zana, pengarah-pengarah kita ni punyalah kreatif. Akhir sekali mereka gabungkan 5 kumpulan itu menghasilkan satu persembahan yang sangat hebat. Dia bukan terasing-asing tetapi digabungkan.
tugas tajuk-tajuk lakonan itu digabungkan menjadi satu lakonan yang sangat hebat. Di situlah saya rasakan satu kejayaan, dan saya mengharapkan kita sama-sama cuba mencongkil bakat melalui kursus, melalui bimbingan. Kursus-kursus seperti Intan, JPA itu penting kerana itu akan menambahkan ilmu kita, knowledge kita. Tetapi kursus-kursus dalam bentuk team building kursus-kursus outdoor ini adalah sebagai satu kursus yang menyokong elemen-elemen kepimpinan dan mencerminkan the real self Dan satu lagi sebelum saya berakhir, Dr. Zana, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Besar Dr. Rektor Dr. Rusmini dan juga Timbalan Rektor Kanan Dr. Jamia kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk membentang satu paper. Dr. Zana pun terlibatlah juga iaitu menghantar pensyarah kita seramai 6 orang ke Kansas, University of Kansas, Amerika Syarikat. Saya membentang paper ini, saya membuat kertas cadangan, saya membentang paper ini dekat YGTHO di bawah Datuk Sulaiman Wak Datuk Sulaiman Wak sebagai pengarah lembaga pengarah YGTHO. Saya membentang paper ini dan syukur alhamdulillah kertas cadangan ini telah diluluskan. Maka IPGM dapat menghantar 6 orang pensyarah kita untuk berjumpa dengan Jim Knight yang menghasilkan buku The Impact Cycle berkaitan dengan the instructional coaching. Jadi itu adalah pengalaman saya yang sangat manis apabila saya bertugas di IPGM. Dan saya harap impact CIC itu berterusan sehingga kini, dan saya ucapkan tahniah juga pada Dr. Zana telah mengambil alih program Certified Instructional Coach ini daripada Puan Azarina, dan saya mengharapkan IPGM satu hari nanti dapat melahirkan pembimbing coach-coach yang bertauliah, Certified Instructional Coach daripada badan bertauliah iaitu IPGM sendiri. Dan kita nak meluaskan lagi bukan sahaja kepada pensyarah IPG, kepada pegawai PPD, SIC Plus dan juga kepada guru-guru ahli akademik di serantau Asia Pasifik dan insya-Allah di seluruh dunia. Kita yang memberi pengiktirafan itu. So saya rasa pengalaman-pengalaman ini Dr. Zana, kalau kita tak ambil dia sebagai satu cabaran, maka ianya tidak akan menjadikan kita seorang yang pemimpin yang hebat. Saya bertugas 16 Mac 2020 sebagai Timbalan Pengarah IPG Raja Melewat, juga banyak pengalaman. Terima kasih kepada masih lagi bos saya Dr. Mazlan Aris, Pengarah IPG Kampus Raja Melewat, kerana dapat mendidik saya, membimbing saya, dan Dr. Mazlan sebenarnya telah berjaya melahirkan seorang pengarah baru iaitu saya, Dr. Masita. Saya jadi pengalaman Dr. Yazid juga dapat melahirkan saya menjadi Timbalan Pengarah IPG Raja Melewat, dan Dr. Mazlan dapat melahirkan saya menjadi pengarah. InsyaAllah saya akan lapor diri pada 16 hari bulan Ogos ini sebagai pengarah IPG Campus Tun Hussein On. Jadi Dr. Zana, itulah pengalaman kita sebagai pemimpin. Ada manis, ada pahit, ada sayu, ada sedih, dan apa pun Dr. Zana, nawaitu itu sangat penting. Keikhlasan hati kita bekerja itu sangat penting. Jangan kita bekerja kita mengharapkan balasan. Jangan kita bekerja kita mengharapkan pangkat. Kita mengharapkan kita bekerja dengan ikhlas. Rezeki kita, pangkat kita, ganjaran kita Allah yang tentukan. Kita buat saja kerja sehabis baik, segala-gala urusan itu kita serahkan sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Dr. Zana, itulah perkongsian saya. Saya tak pernah share Dr. Zana, Dr. Yazid pengalaman saya ni dekat mana-mana. Jadi saya share dekat webinar ni, very special lah. Okay, terima kasih Dr. Zana. Itu saja. Okey, terima kasih Yang Berusaha Dr. Masita atas perkongsian tadi sangat bermakna daripada yang kecil sehinggalah ke besar-besarnya pengalaman. Dalam pengalaman itu ada panduan dan tipsnya untuk para penonton sekalian bagaimana nak menjadi seorang pemimpin dalam konteks IPG.
Jadi apa yang dapat saya simpulkan sebenarnya daripada perkongsian oleh Dr. Mashita tadi ialah buatlah apa saja yang disuruh, arahan ketua itu perlu dipatuhi dan gunakanlah kreativiti untuk menangani segalanya. Kerana pengalaman adalah pembelajaran yang paling bermakna dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya penjelasan yang diberikan oleh Dr. Mashita tadi menunjukkan betapa karakter pemimpin tu bukan saja terbentuk secara semula jadi, tapi perlu diberikan bimbingan dan latihan kerana tugas seorang pemimpin tu amatlah berat Bak kata perbilangan, pemimpin ini umpama yang diberikan kepercayaan, yang disandarkan beban dan berat, yang diikat janji dan sumpah, yang disimpai petua jua amanah. Jadi atas tanggungjawab tu memang nak menjadi seorang pemimpin, kriteria-kriteria itu perlulah dimiliki. Jadi bagaimana yang Dr. Mashita kata tadi, bukan saja bakat tapi juga perlukan latihan dan bimbingan. Dan latihan dan bimbingan itu juga datangnya daripada pengalaman diri sendiri yang bermakna. Jadi saya rasa kita dah kongsikan banyak tips dan panduan bagaimana sebenarnya nak membentuk diri sebagai seorang pemimpin. Sama ada pemimpin untuk diri sendiri ataupun pemimpin untuk orang-orang yang dipimpin di sekitaran kita. Jadi sebelum kita mengakhiri webinar ini, saya berikan peluang kepada Dr. Yazid untuk memberikan mungkin seminit dua kata-kata terakhir untuk para penonton. Silakan Doktor. Okey, terima kasih kepada Dr. Zana. Okey, tadi kita dah dengar panjang lebar kupasan yang diberikan oleh Dr. Mashita. Tadi Dr. Mashita ada mention nama saya dengan Dr. Mazlan. Sebenarnya antara salah satu daripada ciri pemimpin ialah bukan sahaja menghasilkan pengikut yang setia, tapi menghasilkan seberapa ramai pemimpin. Itu ialah pemimpin yang hebat sebenarnya. Dalam diri dia hasilkan pemimpin yang hebat. Nanti Dr. Mashita di IPG Campus Tun On akan mengeluarkan lagi pensyarah-pensyarah untuk jadi pemimpin-pemimpin di mana-mana organisasi, sama ada di Malaysia ataupun di mana-mana NGO dan sebagainya lah. Itu sebenarnya ciri-ciri pemimpin. Okey, kemudian saya juga ingin tertarik dengan apa yang dibentangkan Dr. Mashita tentang kertas kerja yang menyebabkan ramai pegawai-pegawai ataupun aktiviti itu dapat dilaksanakan, antaranya projek menghantar pelajar ke Australia, kemudian yang terbaru di IPGM menghantar pensyarah-pensyarah di Kansas untuk dapatkan certified instructional coach, dan banyak lagi lah benda yang dihasilkan. Saya ingin kutkan apa yang dikata oleh Dr. Mashita, mengapa kertas kerja itu terima. Jadi saya boleh buat kesimpulan, apabila kita menghasilkan sesuatu yang sangat hebat, semua orang akan menyukainya. Jadi macam kertas kerja yang Dr. Mashita hasilkan tu saya rasa hebat. Jadi sebab itulah mesyuarat meluluskan kertas cadangan tersebut. Jadi untuk para penonton dan hadirin sekalian, bila kita buat sesuatu yang hebat, semua orang akan menyukai perkara tersebut. Ini intipati yang saya boleh kongsikan ataupun mungkin penonton tahu tentang slogan ini. Inilah apa yang dikongsikan oleh Steve Jobs sebenarnya. Apabila anda menghasilkan sesuatu yang sangat hebat, semua orang akan menyukainya. Itu konsep di mana iPhone dihasilkan. Jadi sebab itulah ini ramai peminat-peminat iPhone sebab produknya sangat hebat. Itu juga konsep yang sama digunakan oleh pengeluar-pengeluar handphone yang lain sebenarnya. Jadi begitu juga dengan projek-projek yang tuan-tuan dan puan-puan diberi amanah tanggungjawab. Jadi ambillah peluang ni. Seperti yang Dr. Mashita sebut tadi, dah terlanjur IPGM. Sebenarnya pada ketika ini tahun 2021 sampai 2025, sebenarnya pada peringkat ini IPGM ke arah transformasi pengiktirafan global. Pengiktirafan global. Jadi saya mohon kepada pensyarah-pensyarah di IPG Campus, buatlah suatu aktiviti atau program yang boleh menjelmakan ataupun boleh menunjukkan kita ni IPGM, IPGK diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jadi yang seperti yang Dr. Mashita sebut, ICTLD yang kelima tadi, mungkin salah satu daripada aktiviti yang kita boleh tonjolkan
Jadi tahniahlah kepada pengurus program. Itu sebenarnya satu cabaran sebenarnya. Okay? Jadi kalau kita diberi peluang untuk menguruskan program-program sebesar itu, sautlah cabaran tersebut. Okay? Di situ akan mengukur keupayaan tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin. Jadi maknanya kalau program itu berjaya, seminar antarabangsa itu berjaya dilaksanakan dengan cemerlang ataupun dengan jayanya, bermakna kepimpinan tuan-tuan dan puan-puan dalam menguruskan organisasi ataupun program atau aktiviti tersebut di tahap cemerlang. Inilah pemimpin yang kita nak. Okay? Kita bermula daripada suatu program atau aktiviti, barulah bila aktiviti atau program itu dapat dijayakan, barulah kita boleh ukur kalau diberikan amanah tugas untuk memegang suatu jawatan sama ada boleh dilaksanakan ataupun tidak. Ia bermula daripada program aktiviti yang kecil-kecil. Daripada kecil kemudian sampailah ke peringkat yang lebih besar. Jadi kalau itu proses aktiviti-aktiviti yang itu kita dapat jalankan, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan tanpa diminta, tuan-tuan akan diamanahkan untuk pegang jawatan. Benar apa yang disebut oleh Dr. Masita, jawatan, pangkat dan sebagainya, jangan diminta. Benda tu akan datang, datang dengan sendiri. Tanpa kita minta, kalau kita buat sesuatu dengan ikhlas, benda tu akan datang. Benda tu akan datang sendiri. Kadang tanpa kita diduga, benda tu akan datang dengan sendiri. Jadi kita kena percaya ke situlah. Kena percaya. Lebih penting seni memimpin tu kita kena pupuk dan semai lah. Dah banyak idea atau banyak ciri-ciri yang saya dah kongsikan dan itu juga Dr. Masita dah sebut. Jadi saya boleh buat rumusan antara perkara yang sangat penting jadi seorang pemimpin. Pertama, untuk bentuk kerja berpasukan. Yang kedua, kemahiran komunikasi. Kemudian ketiga ialah strategic thinking. Jadi strategic thinking, critical thinking, creative thinking, semua adalah perkara-perkara yang sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya atau seorang pemimpin yang hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri webinar ni, saya ingin petik seorang pujangga ada mengatakan, ambillah masa untuk berfikir kerana berfikir itu asas keluasan. Ambillah masa untuk membaca kerana membaca asas kebijaksanaan. Ambillah masa untuk bekerja kerana kejayaan tidak akan datang tanpa usaha. Ambillah masa untuk solat, kerana solat itu asas ketaatan. Ambillah masa untuk bermain kerana bermain itu asas kecergasan. Ambillah masa untuk bersedekah kerana masa terlalu singkat untuk diri sendiri. Ambillah masa untuk tertawa kerana tertawa itu penawar jiwa. Ambillah masa untuk sahabat kerana sahabat itu jalan kebahagiaan. Ambillah masa untuk berkasih sayang kerana kasih sayang itu kurniaan Allah Ta'ala. Jadi sebelum saya mengakhiri webinar ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Urustia, daripada tim Pusat Pengenalan Latihan yang sudi menjemput saya, walaupun saya daripada pusat pengenalan latihan, tapi pun mereka jemput saya. Jadi saya terima ini sebagai satu tugas untuk berkongsi pengalaman, pengetahuan, dan mungkin bermanfaatlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pensyarah dan juga guru-guru, terutamanya mereka-mereka yang membuat persediaan untuk profiling di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi itu saja. Terima kasih kepada Dr. Masita kerana sudi menjadi panel webinar, Dr. Zanaria dan tim daripada IPJK Raja Merewah dan juga daripada Pusat Pengenalan Latihan yang menguruskan webinar ni. Tanpa mereka di belakang tabir, sudah tentu webinar ini tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Sekian saja, saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Besar Dr. Yazid atas tips dan panduan dan juga nasihat yang diberikan bagaimana nak menjadi seorang pemimpin yang mempunyai karakter yang disanjungi, karakter yang diidamkan. Jadi untuk itu saya beralih pula kepada Dr. Masita untuk memberikan seminit dua kata-kata terakhir untuk sebagai rangsangan kepada para penonton kita ke arah membentuk karakter seorang pemimpin yang diidamkan.
Silakan. Okey, terima kasih Dr. Zana, terima kasih Dr. Yazid ya. Okey, baiklah para penonton sekalian, kita pun dah di hujung rancangan ya, di hujung webinar. Jadi seperti yang telah dimaklumkan, dinyatakan oleh Dr. Yazid dan juga sesi di awal tadi ya, untuk kita jadi pemimpin ni kita perlu ada beberapa apa kita kata nilai ya, tindakan kita, pemikiran kita, kepimpinan kita sendiri dan juga networking ya ataupun jaringan dan jaringan. Keempat-empat perkara inilah yang sangat penting yang kita rasa kalau kita hanya melaksanakan kerja rutin dengan kita menolak kerja-kerja lain, keempat-empat kompetensi ini memang kita tak akan perolehi ya. Iaitu saya ulang lagi semula ya, iaitu kita punya pemikiran kita, kepimpinan kita, tindakan kita atau amalan kita dan juga jaringan dan jalinan kita. Ini semua adalah untuk kita memacu kecemerlangan organisasi kita, bukan sahaja untuk kebaikan ya atau impaknya ya kepada institusi kita, tetapi yang lebih besar adalah kepada bangsa, agama dan negara kita ya. Jadi kita kena apa kita kata gain knowledge, kita kena upskilling skill kita ya, kita kena belajar dan belajarlah melalui pengalaman, kerana pengalaman itu sangat berharga dan pengalaman itu sangat bernilai yang kita tak boleh dapat di mana-mana. Baik, kata-kata daripada saya ya. Untuk menjadi seorang leader ya, kita as a leader ya, leadership actually is the capacity to translate vision into reality ya. Kita bukan nak tinggal visi misi kita on paper, tetapi seboleh-bolehnya tanggungjawab kita sebagai pemimpin adalah untuk menjadikan visi dan misi kita itu satu kenyataan ya. Okay, the great leaders don't set out to be a leader, they set out to make a difference ya. It's never about the role but it always about the goal ya. Sebab itu apa-apa pun kerja buat kita, apa matlamat yang kita nak capai, apa objektif kita, apa KPI kita, apa outcome kita, apa output kita, apa produk kita, itu yang kita tanya ya. Jadi kita bukan nak pertikaikan fungsi kita, peranan kita, tetapi apa yang kita dapat beri sumbangan kepada institusi kita. Dan satu lagi ya, Dr. Zana, Dr. Yazid dan juga para penonton sekalian, actually leadership is not an action. Leadership is an action, not a position. Maksudnya kepimpinan itu adalah tindakan ataupun amalan seseorang pemimpin, bukannya position dia ataupun jawatan dia. Itu pun boleh jadi satu tajuk webinar yang akan datang, Dr. Zana. Sebab banyak boleh kita kupaskan ya. Leadership is an action, not a position. Ya, mengapa orang mengejar position? Mengapa orang mengejar jawatan? Ya, sedangkan untuk mendapatkan jawatan atau position itu adalah melalui proses-proses action kita, tindakan kita, amalan kita. Yang position tu itu biar Allah yang tentukan. Yang kita perlu lakukan sekarang ni adalah amalan kita ke arah mencapai matlamat ataupun goal tadi ya. Jadi leaders aren't born, they are made ya, and they are made just like anything else through hard work. Kita mesti bekerja keras, kita kena put extra effort kita untuk melaksanakan satu-satu kerja. Sebab saya tahu nak buat kertas cadangan tu ya Dr. Zana, Dr. Yazid, bukan satu perkara yang mudah untuk kita dapat idea. Proses kita nak buat kertas cadangan tu satu isu. Proses kita nak memurnikan satu isu. Proses kita nak membentang kertas cadangan itu untuk melepasi level-level itu satu isu. Kalau saya dah bentang paper itu di peringkat IPGM, takkan saya nak bentang dengan approach yang sama, idea yang sama, modal yang sama di peringkat KPM. Mestilah saya akan tukar strategi. Di situlah sebenarnya kita perlu banyak muhasabah diri ya Dr. Zana ya. InsyaAllah nanti Dr. Zana akan hasilkan banyak lagi kertas cadangan ya. Saya bagi sedikit tips lah.
kita perlu idea, kita perlukan penulisan kita itu mantap. Latar belakang kertas cadangan kita, asas pertimbangan asas pertimbangan kertas cadangan dan juga strategi pelaksanaan kertas cadangan. Jangan kita buat kertas cadangan tu kita seorang yang faham. Tak boleh macam tu. Bila kita hasilkan kertas cadangan, macam mana kita nak supaya orang yang baca kertas cadangan ini faham seperti mana saya faham. Itu satu cabaran dan itulah yang saya lalui. Saya buat dengan bersungguh-sungguh. Allah bagi kita ilham, Allah bagi kita idea pukul 3 atau pukul 4 pagi. Sebenarnya Dr. Zana, pengalaman saya menghasilkan kertas cadangan ini, saya belajar melalui pengalaman saya buat tesis PhD. Saya bangun pukul 3 pagi, saya bangun pukul 4 pagi, Allah bagi saya ilham. Saya dah sampai chapter 5, Dr. Zana, saya tukar balik objektif kajian saya. Dan objektif kajian saya yang Allah bagi ilham tu sangat cantik dan dia sangat jais dengan rumusan dan dapatan kajian saya yang kita tulis bab 5 tu. Bayangkan, saya nak ubah data tak boleh. Yang saya nak ubah survey instrument apa semua tak boleh sebab saya dah sampai chapter 5. Tetapi dapatan kajian dengan literature review tu dia macam agak longgar sedikit dengan objektif kajian. Jadi Allah bagi saya ilham pukul 3-4 pagi, saya bangun dan saya tulis, saya beri kepada supervisor saya. Ini yang saya nak. Dan Alhamdulillah tesis saya mendapat pujian dari aspek literature review. Penulisan literature review saya dipuji oleh external examiner saya. Jadi syukur Alhamdulillah. Jadi pengalaman menulis itulah Dr. Zana saya bawa untuk saya hasilkan kertas cadangan. Jadi bukan mudah sebenarnya ya kita pegawai di IPGM, pegawai di kampus untuk menghasilkan satu-satu kertas cadangan yang mantap ya. Dan bila dah hasilkan, pembentangan tu sangat penting. Kita tak boleh cerita semua dalam kertas cadangan itu dalam masa 10 minit pembentangan. Dalam masa 10 minit pembentangan tu you mesti pandai attract audience, especially orang yang nak meluluskan kertas cadangan kita dan memberi sejumlah peruntukan. You mesti confident diri you dan confident orang yang nak meluluskan kertas cadangan you. Jadi untuk kita menjadi seorang leader, we must work hard. Work hard and that's the price we have to pay to achieve the goal or any goal. Jadi akhir sekali Dr. Zana daripada saya nak membacakan apa kita kata pesanan orang-orang tua dahulu iaitu yang tiada sama dicari, yang ada sama dibagi, sama sakit sama senang, sama suka sama susah ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menuruni, sama menghayun sama melangkah, kabar baik diberitahu, kabar buruk sama didatangi. Jauh kita ingat mengingati, dekat kita saling temu menemui. Dapat sama laba, hilang sama rugi. Sesikat seperti sirih, serumpun seperti serai, seciap seperti ayam, sedering seperti besi, jalan sedandan, selangkah dan sehayun Jadi akhir kata Dr. Zana daripada saya, jadilah manusia akan selamat selagi kita berlainan. Maksudnya kita ni jadi manusia apabila kita akan selamat selagi kita ada kelainan atau selagi kita ada perbezaan. Apabila manusia itu semuanya sama, akhirnya mereka akan bermusuhan Jadi untuk itu saya ingin sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dr. Yazid panel sama-sama kita panel daripada Pusat Pembangunan Latihan, kepada Dr. Zana dan juga IPGM yang bersama Dr. Rektor, Dr. Timbalan Rektor, Dr. Rosli dan juga pihak pengurusan IPGM kerana sudi menjemput saya untuk menjadi panel pada webinar
webinar pagi ini ya. Saya juga mohon maaf ya para penonton sekalian, sekiranya saya terkasar bahasa, ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Seikhlas hati kita sama-samalah menjadi manusia yang hebat, menjadi pemimpin yang hebat untuk kita meneraju institusi kita ke arah kecemerlangan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi, bersiaran lagi di lain webinar. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Dr. Zana. Okay, terima kasih Yang Besar Dr. Mashita. Terlalu banyak perkongsian yang telah dilakukan tadi, yang telah dibuat, dikongsikan dengan kita. Yang mana baik kita ambil lah, yang mana kita rasakan kita simpanlah di dalam hati. Jadi para pendengar yang dikasihi serta para panel yang dihormati, yang kabur telah bersuluh, yang kelam telah bersinar. Jadi daripada bicara para panel undangan kita pada kali ini, dapatlah saya rumuskan bahawa pembentukan karakter pemimpin bukan semata-mata bakat semula jadi, namun sifat kepimpinan perlu dibimbing dan dilatih demi pemantapan organisasi untuk mencapai misi dan visi. Jadi apa yang telah dibincangkan tadi, dikongsikan oleh para panel, dapatlah saya rumuskan karakter pemimpin itu umpama dalam memimpin, lakunya cergas, berfikir cepat, bekerja tangkas, hatinya lapang, fikiran luas, menghadapi masalah, tiadalah cemas, menunaikan tugas, pantang bermalas, menunaikan janji, ianya kemas, dijadikan pemimpin, rakyat kan puas, dijadikan tua, lapanglah nafas, dijadikan induk, tidak terpapas, sayapnya panjang, terbangnya bebas. Begitulah rumusannya, ibarat kita nak membentuk seorang pemimpin, karakter seorang pemimpin dalam konteks Institut Pendidikan Guru ini, yang merupakan pemimpin yang melahirkan modal insan untuk masa hadapan. Jadi sebelum saya mengakhiri siaran ini, kepada para panel yang dihormati, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian menerima undangan ini dan atas perkongsian yang sangat banyak untuk dijadikan panduan kepada para penonton sekalian. Kepada pihak Rustia, pasukan teknikal dari IPG Kampus Raja Melewar, ribuan terima kasih diucapkan, dan juga pasukan teknikal dari Pusat Latihan Pembangunan Latihan IPGM sendiri juga diucapkan terima kasih. Tanpa anda, webinar ini tidak akan terjadi, tidak akan direalisasikan. Jadi kepada para penonton, sekiranya ada pertanyaan bolehlah dikemukakan dalam ruangan chatting. Seterusnya jangan lupa untuk mendaftarkan kehadiran kalian dalam webinar ini melalui pautan yang terpapar di ruangan maya ini. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan serta para penonton sekalian. Sekian sahaja kita bersiaran buat kali ini. Moga bicara kita pada hari ini dapat dijadikan panduan dan manfaat kepada kita semua. Apapun bagi pihak penganjur, kami menyusun jari 10, ampun dan maaf atas keterlanjuran kata atau tersilap bicara sepanjang webinar ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik daripada Allah jua, yang khilaf daripada kami insan biasa. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.